Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang berebut-rebut dunia dengan bodoh dan nifaknya, yang mengejar dunia dan bertungkus lumus padanya. Wahai orang yang memakan haram, bagaimana engkau hendakkan agar hatimu bercahaya dan kebatinanmu bersih suci, serta lidahmu mengucapkan hikmah, jika engkau masih dalam keadaan serupa ini? Kaum sufi itu bicara mereka bila darurat. Tidur mereka seperti orang yang lemas, dan makan mereka seperti makan orang sakit. Mereka tetap dalam keadaan yang serupa itu sampai ajal mereka. Kerana itulah mereka itu disamakan dengan malaikat, sebagaimana yang disifatkan mereka oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tiada pernah melanggar batasan Allah dan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka sentiasa melakukan apa yang disuruh. Orang-orang ini diumpamakan seperti malaikat. Bahkan ada kalanya sifat mereka lebih daripada malaikat. Wahai kaum, jika nasihatku ini tidak mengesan pada diri kamu, maka hendaklah kamu mendengarnya dengan iman dan kepercayaan. Nasihatku ini ditujukan kepada hati kamu dan kebatinan kamu. Mudah-mudahan akan berlapang zahir dan batin kamu, dan terpatah kekuatan jiwa dan hawa nafsu kamu, sehingga terpadam api syahwat kamu. Yang paling jahat ada pada diri kamu ialah syahwat, yang menarik kamu kepada dunia serta membencikan kefakiran. Ini yang akan menjerumuskan kamu ke dalam lembah kebinasaan. Dari setengah kaum sufi ini, moga-moga rahmat Allah mencucuri mereka, kata mereka, hakikat takwa itu jika engkau kumpulkan apa yang ada dalam hatimu, lalu engkau letakkannya di atas dulang yang terbuka, lalu engkau arakkannya di merata pasar. Tiada sesuatu pun yang ada padanya yang boleh menyebabkanmu merasa malu terhadapnya. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir menyebut dalam nasihat dan peringatannya beberapa perkara. Yang pertama, bagaimana menghasilkan hikmah dalam hati. Yang kedua, tentang sifat para sufi yang sebenar. Dan yang ketiga, bagaimana cara hendak menerima nasihat dengan betul, dengan baik. Dan yang keempat ialah hakikat takwa yang sebenar. Hikmah tidak mungkin diperolehi oleh hati yang sibuk dengan memikirkan dunia dan mencintainya. Dan hikmah juga tidak akan menempat dalam hati yang bersifat pura-pura, nifak, di dalam beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah juga tidak mungkin diperolehi oleh orang-orang yang mempunyai syahwat di dalam hatinya, yakni penyakit-penyakit.
Bila kita membicarakan bagaimana hati itu mendapat hikmah, bila Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah pada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah dia mendapat kebaikan yang banyak. Allah berfirman, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami akan ajar di sisi kami ilmu yang khusus. Orang-orang yang soleh, kesibukan mereka bagaimana menjaga hati mereka. Bila Nabi SAW bersabda bahawa dalam diri kita ada segumpal darah, ada segumpal daging, yang bila mana dia baik, maka baik seluruhnya. Iza salahat, salahal jasadu kullu, wa iza fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau dia baik, maka seluruh anggota jadi baik. Tapi kalau dia rosak, seluruhnya rosak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah ia adalah hati. Dan bila mana kita bicarakan ilmu sufi, ia bicara tentang ilmu hati, ilmu kejiwaan yang berkaitan dengan sifat kita, ilmu merawat diri, sehingga kita bertemu dengan identiti kita sendiri. Seorang dalam merawat hatinya, memperbaiki dan menyucikannya, yang pertama-tama dia akan bertemu tentang hakikat dirinya, hakikat insan. Hakikat insan yang terbesar, dia mengetahui daripada mula diciptakan, daripada mula dia bergerak dalam perut ibunya sehinggalah sampai ke liang lahat, dia adalah hamba Allah. Dia hamba Allah yang tidak boleh terkeluar walaupun sejengkal daripada kehendak Allah. Kalau manusia tidak memahami hakikat itu, maka dia akan lupa segala-galanya. Kalau seorang itu tahu dia hamba Allah, bermulalah pembinaan, penyucian dan juga pembaikan hatinya. Kita kena kenal dulu, kena tahu dulu kita ni hamba Allah. Walaupun kita dilahir oleh mak kita, dibesarkan oleh keluarga kita, diberi gaji oleh majikan kita, dan segala-galanya, kita mengetahui bahawa kita hamba Allah. Semua itu tak mungkin mempengaruhi kita daripada menjadi hamba Allah. Kita tak mungkin menjadi hamba manusia, hamba kerja, hamba duit, dan hamba segala-galanya. Tidak mungkin. Dan hakikat yang kedua daripada permurnian jiwa dan hati, bahawa kita mengetahui kita adalah hamba yang diperintahkan, mukallaf. Bila kita sebut yang pertama tadi, kita hamba Allah, yang bermaksud kita dikuasai oleh Allah, dicipta dan sebagainya. Yang kedua, kita mengetahui bahawa kita diperintahkan oleh Allah, mukallaf. Maka tidak ada perintah yang lebih besar daripada perintah Allah. Tidak ada larangan yang lebih menakutkan daripada larangan Allah. Tidak ada azab, tidak ada ancaman yang lebih menggerungkan daripada azab dan ancaman Allah. Sebab itu bila Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu diancam oleh Hajjaj, mengancamnya dengan berbagai, maka kata Sa'id bin Jubair, kalau kamu yang memiliki neraka, ya aku takut. Kalau tidak, aku tak takut. Kalau kamu yang memiliki neraka, yang dengannya kamu boleh azab aku, ya aku takut. Tapi kamu tak punya apa-apa. Dan ini yang dikatakan oleh ahli sihir yang beriman di hadapan Fir'aun yang zalim. Iqdi ma anta qad, innama taqdi hazil hayat ad-dunya. Wahai Fir'aun, kamu nak hukum apa, hukumlah, kami tak takut. Kerana kuasa kamu cuma kuasa dunia. Kamu cuma mampu hukum kami di dunia, dan kami dan kamu akan dikembalikan pada Allah. Maka ini hakikat. Bila hati itu bersih, maka dia akan nampak dia hamba Allah. Dia akan nampak bahawa dia diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, bila seorang itu hatinya bersih, maka hakikat yang dinampak ialah dia mesti menyebarkan perintah Allah. Ajak orang lain bersama dengannya. Lagi
suci hatinya, lagi kuat dan bersungguh diajak orang. Para Nabi dan para Rasul contoh yang paling agung, paling hebat. Mereka tidak akan bersendirian dalam kebaikan. Mereka ajak semua orang. Walau sampai peringkat mereka didustakan, bahkan mereka diazab, bahkan mereka dibunuh. Ia tidak mengurangkan kesungguhan mereka mengajak orang. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau baik, tapi belum ada kekuatan mengajak orang lain, kita belum cukup baik. Kerana orang baik yang sebenar, dia mempunyai kekuatan menarik orang lain. Paling kurang, paling minimum, isteri dan keluarganya. Paling minimum. Kerana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kalau manusia tak sampai tahap itu, dia tidak memahami tentang hakikat insan. Iaitu kita dengan kebaikan yang Allah beri pada kita, tanda kita bersyukur, kita ajak orang lain. Itu tanda kita bersyukur. Tentang kalau kebaikan ini menjadi milik privasi sendiri yang berhad, nescaya kita mungkin tak dapat kebaikan itu. Hari ini kita Islam, kerana ada kalangan hamba Allah yang amat faham tentang hakikat dirinya, dengan mengajak keturunan kita dulu-dulu untuk memeluk Islam. Akhirnya kita warisi Islam ini dengan baik. Kalau Rasulullah SAW cukup dengan diri baginda, nescaya tidak tersebar Islam di Mekah, di Madinah, bahkan di seluruh dunia. Demikian juga Abu Bakar, radhiyallahu ta'ala anhu. Bila dia dapat hidayah ini, maka dia mengajak orang lain. Demikian juga bila dia menjadi pemimpin, maka semua umat Islam punya tanggungjawab yang sama, menyampaikan, menyebarkan kebaikan. Bila seorang mencapai hakikat kebersihan jiwa, maka dia akan suka dengan apa yang Allah suka, dan dia akan murka dan marah dengan apa yang Allah marah. Hakikat pertama, dia tahu dia hamba Allah. Hakikat kedua, dia tahu dia diperintahkan oleh Allah. Hakikat yang ketiga ialah dia tahu dia mesti mengajak orang bersama dengan dia. Dan hakikat keempat, bahawa suka dia, benci dia, apa yang Allah suka dan apa Allah benci. Kalau ini yang Allah suka, kita suka. Kalau ini yang Allah benci, kita benci walau manusia suka. Manusia suka pada benda ni, tapi Allah benci, kita akan benci. Maka ini orang yang bersih jiwa dan hatinya. Maka ini 4 asas utama. Tetapi bagaimana hati itu nak bersih kalau dalam diri, dalam hati ni ada 2 penyakit. Pertama, kata ulama, penyakit syahwat. Yang kedua, penyakit syubhah. Apa itu penyakit syahwat? Bila kita biarkan dalam hati kita bersarang semua perkara-perkara yang buruk, hasad, dengki, buruk sangka, tamak, cintakan dunia, ini semua syahwat. Kita suka membenci orang lain, ingin mengalahkan orang lain, ingin show off diri kita, ingin itu dan ini semua syahwat. Yang menjadi kesungguhan para ulama, bukan sebelum itu para Nabi dan Rasul, bersih benda ni. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah karang kitab Ihya, satu kitab yang agung yang diakui oleh ulama. Ya, bukan orang dulu tak jaga diri mereka dari syahwat, tapi ilmunya tak tersusun, sehingga datang Imam Ghazali susun. Dan apa yang disebut sebagai penyakit hati dan rawatannya. Penyakit hati dan rawatan. Sebab kita tahu dalam hati kita ni ada syahwat. Saya sebut tadi, penyakit besar dalam hati kita, pertama syahwat, yang kedua syubhah. Syahwat, segala penyakit yang merosakkan hati kita daripada segala sifat buruk, yang disebut sebagai al-akhlaqudz dzamimah, akhlak yang tercela. Maka kalau kita nak rawat, pertama sebagai contoh, penyakit cintakan dunia, itu penyakit. Sedangkan kita diajar cintakan akhirat. Lalu kejar dunia sampai tinggal solat, kejar dunia sampai dedah aurat, kejar dunia sampai lupa halal haram, kejar dunia sampai lupa saudara mara silaturahimnya. Dia kejar dunia sampai tinggalkan rumah Allah. Dia kejar dunia sampai membelakangi agamanya. Dia kejar dunia sehingga dia tak tahu bahawa dia akan mati. Bila kita baca kisah Hasan Basri,
Bagaimana Hasan Basri dia insaf. Hasan Basri ni dia asalnya korporat besar, orang kaya. Dia peniaga batu permata, jauh hari. Sehingga pelanggangnya sampai ke Rom. Pelanggang dia bukan menteri-menteri Rom, kerajaan Rom, menjadi pelanggang dia. Dia punya bisnes dia besar, international. Satu hari Hasan Basri, seorang tabi'in yang mulia, cerita bagaimana beliau insaf dalam merawat penyakit hati. Dia pergi ke negara Rom untuk bertemu dengan customer dia, seorang menteri. Lalu menteri ni kata, "Wahai Hasan," pada cerita bab bisnes, dia kata, "Wahai Hasan, boleh tak kamu ikut aku sekejap untuk ada satu majlis?" Maka kata Hasan Basri, boleh ikut. Maka dia pun ikut rombongan raja, keluar dengan segala bala tentera, segala para rombongan yang besar, pergi ke padang pasir. Maka Hasan Basri pun ikut. Ini waktu sebelum Hasan Basri mengubah hidupnya menjadi seorang yang amat sufi. Maka bila pergi padang pasir, dia tengok ada satu khemah padang pasir. Khemah ini daripada sutera. Dan dia tengok ada tali daripada emas yang mengikat khemah ni. Mewah. Lalu bila raja sampai di situ, maka yang pertama yang berlaku ialah datang para tenteranya. Ni tentera yang kita panggil tentera berseragam. Tentera seragam datang. Mereka keliling khemah dengan baju besinya, dengan segala kelengkapan perangnya. Maka keliling khemah dalam keadaan muka sedih. Kemudian mereka kembali ke tempat mereka. Dan tidak lama kemudian pula datang ahli cerdik pandai, profesor, ahli falsafah, ahli nujum negara. Kata Hasan Basri, aku tengok jumlah mereka di sekitar 400 orang. Membuat benda yang sama keliling khemah. Keliling dengan muka sedih. Sambil berbicara sesuatu, kata Hasan Basri, aku tak faham. Cakap bahasa Rom. Mereka cakap sesuatu. Lalu mereka kembali pada barisan. Kemudian datang pula kelompok-kelompok syuyukh. Syuyukh ni kita katakan para pembesar negara. Para pembesar yang mendapat pingat-pingat yang macam-macam daripada raja ni. Maka mereka pula keliling. Lepas keliling, mereka kembali pada barisan mereka dan keadaan muka sugur dan sedih. Kemudian datang yang keempat, wanita-wanita yang cantik yang merupakan khadam-khadam istana, jawari, muna'amah, lawa dengan pakaian mereka yang wajah mereka bagaikan, kata Hasan Basri, kepingan emas, lawa. Waktu itu, dan jumlah mereka, kata Hasan Basri, 200 orang keliling khemah. Kemudian mereka kembali kepada barisan mereka. Dan ketika itu pula, kata Hasan Basri, Kaisar, raja dia, bersama dengan menteri besar dia, ini menteri kanan dia. Lalu kedua-dua ini pergi masuk dalam khemah. Yang lain tak masuk khemah. Hanya raja dan menteri utama, menteri kanan masuk. Menteri masuk. Sekian lama masuk, maka dia pun keluar. Kata Hasan Basri, ta'ajabtu wa tahayyartu. Aku hairan dan aku rasa bingung. Apa dia buat ni? Tak tahu. Kerana tak ada orang dibenarkan masuk khemah yang mewah, khemah yang mewah. Yang lain semua cuma mengelilingi. Cuma raja dan menteri kanan yang masuk dalam, keluar dalam keadaan muka sedih. Lalu Hasan Basri bertanya kepada kawan dia, menteri tu, salah seorang menteri. Dia kata, apa cerita? Maka jawab menteri ni, sebenarnya raja ni dia ada seorang anak yang paling disayang. Anak ni lawa, handsome, anak lelaki, cerdik, ilmunya tinggi, berani, pemurah, lembut, dan segala sifat yang ada untuk menggantikan takhtanya. Tiba-tiba dia sakit. Bila dia sakit, maka raja gunakan seluruh pengaruh harta untuk rawat sakit dia.
tapi tidak berhasil, tidak berkesan sehingga anaknya mati. Ia satu kesedihan. Singaraja menyambut ataupun mengadakan suatu majlis tahunan setiap tahun untuk ziarah kubur anak dia. Setiap tahun. Dan dia akan arahkan semua pembesar negara. Semua orang-orang yang utama dalam negara. Ikut dia, mesti wajib ikut. Lalu kata Hasan Basri, dia cakap apa? Benda dia cakap. Semua mereka ada skrip, mereka kena cakap. Waktu mereka keliling khemah yang dalamnya ada jenazah, mereka cakap sesuatu. Mereka bercakap, kata menteri ini kepada Hasan Basri, mereka kata, kalau sekiranya diri kami boleh menjadi tebusan, nescaya kami menebus diri kami. Kalau kami boleh halang kematian ini dengan diri kami, setiap tenteranya, ahli falsafahnya, para pembesarnya, dan wanita-wanita cantik, mereka berkata, kalau diri kami ini boleh menjadi tebusan, nescaya kami menebusnya. Biar kami mati, bukan kamu mati. Kalau sekiranya kami boleh beri syafaat, nescaya kami akan beri syafaat. Jadi kalau kami boleh tolong dengan cara berperang, kami pasti berperang. Kalau dengan harta, kami akan limpahkan harta. Atau kalau kami boleh beri wanita-wanita cantik ini sebagai tebusan supaya dia tak mati, beri pada malaikat, jangan ambil nyawa. Ini perempuan lawa 200 orang, nescaya kami akan melakukannya. Tapi tiada memberi manfaat ilmu kami, hikmah kami, falsafah kami di hadapan takdir yang ditentukan, yakni kematian. Seolah-olah ni bila para tentera datang, dia kata, wahai tuanku, yakni merujuk kepada putera yang mati mangkat, kalau kekuatan kami boleh menghalang kematian, kami akan halang. Tapi kami tak boleh halang. Datang geng cerdik pula, kalau kecerdikan kami bisa menemui jalan untuk selamat daripada kematian, nescaya kami akan lakukan. Tapi kami tak jumpa. Dah mengaji baik, bijak, dah pandai, tapi tak jumpa cara macam mana tak nak mati. Jumpa cara nak ke bulang, jumpa cara nak buat kereta elektrik, jumpa cara nak buat blender, jumpa vacuum, jumpa cara nak halang mati, tak ada. Tak jumpa. Setinggi mana pun ilmu manusia, dia tak akan jumpa cara nak elak mati. Setinggi mana pun ilmu mereka, panggillah profesor mana pun yang buat kajian, profesor tu mati sekali. Lalu kata pula orang yang berpangkat syuyukh, orang kenamaan negara, kalau kami boleh memberikan apa-apa cara untuk menghalang mati, nescaya kami buat, tapi kami tak mampu buat. Datang wanita cantik kata, kalau kecantikan kami mampu menghalang kematian. Yang saya maksudkan, bila kan biasa orang menjadi muamalah orang, nak dapat sesuatu dia beri perempuan agar dapat sesuatu. Kalau dengan wajah kami ini boleh mengubah kematian, kami beri wajah cantik kami. Dan last kali raja, dan raja ni berkata kepada anak dia, dia kata, wahai anak aku, wahai anak aku, ni Abi ikhtiar ayah dah buat. Aku datang bawa tentera yang lengkap pakaian seragamnya, askar yang lengkap dengan senjatanya. Ini semua orang kenamaan yang penuh pangkat dan juga kemuliaannya. Ini wanita-wanita cantik. Ini harta yang aku himpunkan yang paling bernilai. Ini cerdik pandai yang tak dapat ditandingi. Tapi semua ini tidak boleh memberi manfaat untuk mengubah keadaan. Moga aku bertemu lagi denganmu, wahai anakku, tahun depan. Setiap tahun dibuat pertemuan di kubur. Hasan Basri boleh tengok, dia pun memberi kesan hati dia. Dia kata, inilah dunia berakhirnya macam tu. Tentang kita duduk kejar dunia, dia berakhir yang kematian. Kita ada macam-macam dunia, macam-macam kita ada. Kita semua nikmat dunia kita perolehi, namun tidakkah kita lihat kematian berada di hadapan kita? Kerana itu dengan menghayati mati, jernihlah hati kita daripada sifat tamak pada dunia, daripada sifat mengejar dunia dengan kebodohan kita sehingga membelakangi perintah Allah Ta'ala. Ini kita cerita orang yang cari dunia dengan abai agama. Adapun orang yang cari dunia sebagai senjata pada agama, bukan sebagai sebab memperbanyakkan amal soleh, maka ini tidak tercela. Bahkan Allah menamakan harta yang seumpama ini sebagai harta yang baik.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan ni'mal malus salih lirajulis salih. Harta yang baik itu berada di tangan orang baik. Kerana orang baik bila di tangannya ada harta, maka tersebar kebaikan dan dakwah. Ini kita maksudkan ialah orang-orang yang memburu dunia sampai melupakan akhirat. Dengan dunia dia tak ada kira-kira, dengan akhirat dia banyak kira-kira dan alasan. Sebut je akhirat, alasan tu, alasan ni, tak habis-habis. Kalau sebut je dunia, dia seperti tidak ada alasan. Maka kisah inilah yang mengubah Hasan Basri sehingga dia tak mampu lagi tersenyum. Dia kata aku tak nak senyum. Aku takut kematian. Bahkan menyebabkan dia tidak lagi lupa untuk berwuduk. Sepanjang 70 tahun lepas hari keinsafannya, dia tidak pernah terbatal wuduk melainkan dalam bilik air. Wuduknya batal dalam bilik air. Maksudnya untuk qada ajal. Dalam keadaan biasa, sentiasa dirinya berwuduk. Kenapa? Dia melihat bagaimana segala kesombongan dunia berakhir dengan kematian. Bagaimana segala kecintaan pada dunia berakhir dengan kematian. Bagaimana segala kesempurnaan nikmat dunia berakhir dengan kematian. Semuanya berakhir dengan mati. Cinta kita pada manusia berakhir dengan mati. Hormat kita pada manusia juga berakhir dengan mati. Kuasa manusia pun berakhir dengan mati. Jawatan manusia berakhir dengan mati. Kalaulah orang tahu bagaimana mati telah memperlakukan kepada orang yang lebih hebat pada kita, nescaya mereka berhenti mencintai dunia. Contoh mati dah memporak-porandakan banyak manusia, tapi tak ramai ambil pengajaran. Kita kenal sebahagian raja-raja yang terkenal berkuasa. Hari ini mereka dah tak ada. Yang nama mereka sentiasa disebut, gambar-gambar mereka terpampang merata. Hari ini gambar tu pun dah tak ada. Hilang daripada pandangan kita. Bertukar gambar. Nama-nama yang pernah kita dengar, hari ini kita tak dengar lagi. Ia sudah bertukar nama. Dan segala benda yang kita pernah tahu tentang apa yang disebut dengan dunia berakhir dengan kematian. Maka bodoh kita kalau kita terus mencintai dunia. Dan malang kita kalau kita terus merebut-rebut dunia tanpa mempedulikan halal dan haramnya, dosa dan pahalanya, tanpa mempedulikan redha dan murkanya. Maka semuanya ini adalah merosakkan hati kita, mematikan hati. Sebab itu bila seorang ulama ditanya tentang penyakit hati, dia penyakit hati, dia kata Allah akan hukum seorang sebelum hukum cara yang lain, cara fizikal. Allah hukum hati dia terlebih dahulu. Kata bila seorang manusia menjauhkan diri dari Allah, Allah hukum dia. Baik, hukuman pertama kena kat mana? Kena kat hati. Apakah hukuman dia? Allah jadikan hatinya cuma cinta dunia, tidak yang lain. Maka itu hukuman Allah. Contoh ketika Adam AS cuma makan sedikit daripada larangan Allah, sikit, tak banyak. Itu pun dalam keadaan dia lupa dan salah faham. Salah faham. Sebab malaikat, sebab iblis yang suruh Nabi Adam makan, dia kata nak tak aku nasihat kamu, kalau kau makan buah ni kamu jadi malaikat. Adam melihat kemuliaan malaikat. Bukankah menjadi malaikat itu satu matlamat yang baik? Jadi malaikat. Bukan orang iblis kata, ya Adam, kalau kau makan ni, kamu jadi raja berkuasa. Wahai Adam, kalau kau makan ni, kamu dapat anak kembar 8. Wahai Adam, kalau kau makan ni, kamu akan jadi gagah, takluk senjata ditikam. Bukan itu yang iblis cakap. Kita kan kalau yang ramai-ramai buat haram tu, buat benda-benda haram sebab dia nampak nikmat atau kelebihan dunia. Bukan sebab dia buat benda haram kerana nak dapat kelebihan akhirat. Ini kenapa ni rasuah? Supaya dapat projek lebih besar. Kenapa kamu dengki ni? Supaya dia jangan pintas aku. Lalu kalau kita makan pula, mesti orang cerita kelebihan dunia. Tak ada orang cerita, ni kalau makan ke rumah Ajwah, Qiyam mulai 40 hari tak boleh tidur. Tak ada orang sebut. Kalau sebut tak jadi makan, tak tidur tak nak makan. Ini kalau minum air Zam-Zam 7 hari baca Quran tak boleh berhenti. Kita boleh lah. Kalau segala
Makanan atas dunia kita sebut kelebihan akhirat, orang tak akan makan. Tapi orang kata ni kurma jual. Kalau makan Haji, ni kalau makan Haji, isteri Tuan Haji senyum sampai tahun depan. Dia makan. Dengan biji-biji dia makan. Ni kalau makan Ajwa senyum tahun depan, kalau dengan biji-biji, mau lagi 10 tahun dia senyum. Kalau kita beri semua makanan ni buah zaitun. Ni kalau makan jantung baik. Haji umur 60 kan. Haji makan buah zaitun. Jantung Haji bertukar jadi umur 7 tahun. Terus boleh berlari melompat. Datang masjid tu berlari. Macam umur 7 tahun. Bila lompat naik tangga, turun tangga. Berebut orang makan buah zaitun. Kalau tuan-tuan tengok semua makanan dunia, semua dijanjikan kelebihan dunia. Kerana itu kita kejar. Ni makan ni sedap. Ni makan ni fadilat dia gini-gini. Tapi ada tak orang sebut kelebihan makanan tu untuk akhirat? Ada tak? Kalau sebut pun macam tu, ni makan ni sunnah Nabi je. Kita bila buka puasa sunnah makan kurma. Rutak, paling kurang rutak. Makan rutak, yang ni kurma yang kita kata antara masak, separuh masak rutak. Sunnah ya, kita pun makan. Tapi mata jeding nasi Bukhari. Ya sunnahnya cuma pada akal tapi tak masuk ke hati dan syahwat. Hatinya tengok, oh mutabak sedap. Sunnah kita kalau tak ada kurma, kita minum air masak je dulu. Mukaddimah. Ya sunnah Ustaz, ya sunnah. Kurma tak ada, dah habis stok untuk masak. Matanya jeling pada air katira, air bandung soda, air tapai, air sekian. Sunnah sikit je. Lepas tu 1 jak air bandung. Itu betul-betul sunnah. 1 jak. Itu kita. Waktu Iblis kata pada Adam, kamu makan buah ni, kamu jadi malaikat. Adam nak jadi malaikat sebab kedudukan dekat dengan Allah. Kedudukan dekat dengan Allah. Maka boleh terus duduk di sana, bukan turun di bawah. Itu pun salah. Sebab itu ulama keluar satu kaedah. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Kita kalau ada matlamat baik, tapi cara salah tetap salah. Ustaz, saya terima rasuah ni Ustaz, supaya saya dapat projek ni. Lepas tu saya dermalah buat masjid. Tak boleh. Kan tujuan baik? Tak boleh. Kerana itu Adam turun di dunia. Sebab tujuan dia nak jadi malaikat, tapi caranya salah, dia tetap dihukum oleh Allah. Jangan kata kalau tujuan salah dan cara pun salah. Kita ada tujuan kita baik, tapi bila cara salah, maka habis kita dihukum oleh Allah. Baik Allah, kalau saya katakan Adam AS, dia ambil sikit je dunia, sikit yang dilarang, tapi niat dia baik. Akhirnya Adam AS dihukum, yang menjadikan Adam paling benci pada Iblis. Tanda kita ni kalau dah banyak kali buat jahat, masih tak benci Iblis. Kita masih benci jiran sebelah kita. Yang menyebabkan banyak kita buat jahat hari ni syaitan. Tapi kita tak benci syaitan dengan betul-betul. Kita tak betul-betul benci syaitan. Sebab itu kata Hatim Al-Asam, ya, bila aku ada masalah dengan saudaraku, aku mengetahui yang menjadikannya begitu adalah syaitan, maka aku benci syaitan, bukan saudaraku. Syaitan yang jadikan kita gaduh, syaitan ni. Aku benci syaitan. Aku akan benci orang saudara aku. Bila kita buat maksiat, maka kita nampak syaitan. Untuk kita terus, sebab itu dalam Quran sebut, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu menghampiri jejak langkah syaitan. Jangan duduk dekat. Jangan ikut langkah dia, jejak dia jangan ikut. Jangan kata berjalan dengan dia. Kalau kita tahu jejak dia kat situ, kita tak nak pergi. Maka itu usaha kita untuk memusuhi syaitan. Maka kerana itu bila kita katakan kalau ambil dunia macam kita kisahkan Adam AS pun dihukum, kita juga lebih pada tu. Hukuman pertama yang Allah bagi pada kita, mati hati. Sebab apa mati hati? Sebab cinta dunia. Macam mana orang tu cinta dunia, maka dia ada peringkat dia. Dia ada sampai cinta buta betul. Ada dia cuma cinta sikit-sikit tapi membahayakan. Dia main jeling-jeling sikit-sikit tapi membahayakan. Cinta paling buruk sehingga mereka mengubah agama mereka. Ini disebut dalam hadis. Rasulullah menyatakan,
yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'una dinahu bi'aradin minad dunya. Ada golongan manusia, kata Rasulullah, pagi Islam, petang kafir. Dan ada kalangan mereka petangnya Islam, pagi besok pula kafir. Ada yang pagi Islam, petang dia kafir. Ada yang petangnya Islam, pagi besok dia kafir. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah? Yabi'una dinahu bi'aradin minad dunya. Sebab dia jual agama dia untuk mendapat dunia. Agama dia sanggup jual. Ini yang paling buta sekali. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, kalau kamu tinggalkan agama ini, murtad, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang lebih baik pada kamu. Maka kamu sudah tak dipandang oleh Allah, walaupun kebaikan kamu. Allah ganti yang lebih baik, yang Allah sayang dan cinta dia. Kerana sayang Allah bermula dengan adanya agama seseorang. Dan Allah tak sayang orang kafir, Allah sayang orang yang ada agama Islam. Ini tanda Allah Ta'ala sayang. Sebab bila orang tu kafir dan mati kafir, Allah tak peduli di dalam neraka. Allah biarkan dia tanpa ihsan, tanpa syafaat, tanpa dibenar, tanpa diringankan azab. La yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Kata Allah dalam Quran, tak akan diringankan azab dan tidak akan diberi rehat untuk mereka. Azab berterusan. Siapa orang kafir? Dan yang kedua, orang yang kita sebut mati hati ni, peringkat kedua. Peringkat pertama ni sampai jual agama. Peringkat kedua ialah orang yang meninggalkan perintah Allah. Yang cinta dunia ni ditinggal, tak semayang, tapi masih Islam. Masih Islam. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Celakalah bagi orang yang solat, yang melupakan solat. Dia dalam kategori orang yang wajib solat sebab dia masih ada Islam, tapi dia lupa. Maka celakalah orang yang sepatutnya solat, yang dilupa untuk solat. Maka itu terjemahannya. Bila sebut fawailul lil musallin, celaka orang solat, maksud celaka pada orang yang sepatutnya dia solat sebab dia Islam, tapi dia tidak solat, maka celaka. Ini panggil wai. Siapa yang tak semayang? Kiaslah yang tak puasa, duk cari dunia sampai tak puasa. Ni bulan-bulan puasa buka kedai cara haram, beri makan orang, nak cari untung sikit. Kononnya nak buat belanja raya. Dia lupa raya tu datang sebab ada puasa. Bila ada orang berpenyakit hati, bersungguh-sungguh dia nak meraya tapi tak sungguh-sungguh dia nak puasa. Bersungguh-sungguh dia nak menang tapi dia tak bersungguh-sungguh untuk berjuang. Sedangkan kita tahu menang datang sebab kita berjuang. Tak ada orang menang percuma. Menang mesti dengan berjuang. Tapi ada orang, dia kata, Ustaz, saya ni duk berniaga bulan Ramadan sebab nak cari belanja raya. Itu sampai buka puasa ni. Itu sampai sanggup jual pada orang tak puasa. Sebab nak cari belanja raya. Sebab kita punya slogan kan meriahkan raya. Tu kita pergi hypermarket, supermarket, mana-mana market lah, ditulis meriahkan raya. Puasa? Belum puasa lagi. Tak ada kata meriahkan puasa. Meriahkan puasa kamu, meriahkan ibadat kamu. Yang ada cuma meriahkan raya. Maka bila keinginan raya lebih kuat daripada puasa, itu tanda penyakit hati. Tentang kita nampak puasa dulu sebelum raya. Dia orang bijak. Sebelum dia cerita kejayaan, dia nampak dulu perjuangan yang perlu dilalui. Dia dah merancang macam mana. Kalau saya student cemerlang, saya bukan nampak 12A dulu. Saya dulu nampak macam mana saya perlu planning untuk berjaya dapat. Maka masa saya, kualiti masa saya, perancangan saya, guru-guru saya, pengisiannya, barulah saya nampak kejayaan. Jadi kita nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, esok hari. Kalau Saudi dah puasa hari ni, dia puasa Sabtu. Dia nampak anak bulan. Kita tak nampak, maka kita puasa hari Ahad. Maka kita nak puasa ni, kita dah ada perancangan. Kualiti masa kita mana?
Bermula masa aturan jadual kita dah ada. Kalau tak tahu saya nak buat apa esok. Dia belum ada jadual, dia bukan orang ingin mencari kejayaan. Kita dah ada jadual. Saya dah plan untuk baca Quran banyak mana, nak zikir banyak mana, majlis ilmu saya bagaimana, iktikaf saya macam mana. Semua dah plan, tak ada tak tahu. Tengoklah plan macam mana. Saya dah ada perancangan. Berbulan-bulan sebelum Ramadan kita dah ada perancangan. Sebab ini benda besar dalam hidup kita. Bukan benda kecil. Ramadan ni benda besar. Benda yang menjadikan Rasulullah SAW tak bergerak. Iktikaf. Tentang bulan-bulan Rasulullah yang lain, Rasulullah bergerak sana, bergerak sini. Datang bulan Ramadan, Nabi hentikan pergerakan dia. Padahal Rasulullah sesibuk-sibuk manusia. Nabi kunci kakinya. Tak bergerak ke mana. Duduk masjid. Tak keluar-keluar sampai raya. Itu seorang lelaki yang hebat, yang paling sibuk. Bini yang ramai, isterinya ramai. Tapi dia tahu tanggungjawab yang utama. Kita isteri baru dapat separuh isteri. Baru bertunang lah. Dah kelang kabut dah. Dah rasa macam sibuk. Ini Rasulullah SAW isterinya. Anak-anaknya. Anak angkatnya. Umatnya. Tapi dia tahu. Sehebat mana pun manusia. Ada waktu dia kena berhenti. Kereta kita. Walaupun tuan-tuan beli canggih kereta tu. Berpuluh juta harga. Dia ada waktu dia mesti masuk bengkel. Mesti. Tukar minyak hitam, tukar tayar, tukar minyak brek, tukar itu, tukar. Wajib. Itu yang menjadikan dia lebih sempurna. Kita manusia, macam mana kita sibuk. Hati kita kena iktikaf sebelum jasad kita beriktikaf. Dah fikir saya nak batasi pergerakan saya. Saya bergerak tempat perlu bulan Ramadan. Ni tak, dia makin panjang kaki dia. Merugikan dia, rugi. Kerana ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan, orang Islam akan penjarakan dirinya dalam ketaatan pada Allah. Dia mula stop, banyak benda dia akan stop. Tapi kalau kita sama je, kita bimbang peluang ini tak akan ada ulangan. Ini peluang besar. Tetapi kita kalau dengar ada peluang, kita dengar ada satu pasaraya, dia buat sale hari ni, 80% potong. Tuan-tuan ambil cuti tak hari ni? Agak-agak lah. Kalau hari ni saya kerja, contoh kerja lah. Ataupun esok lah kita kira. Esok kita kerja rehat. Setengah negeri. Ambil contoh Isnin lah, Ustaz senang. Hari Isnin lah. Isnin kita kerja. Tiba Isnin tu, ada satu tempat dia buat sale. Takhfidat. Dia buat diskaun. 80% sehingga 90%. Tuan-tuan rasa kita dengar tu macam gila dah. 90%. Sanggup pinjam duit? Sanggup. Sebab benda-benda yang kita nak selama ni ada kat situ dengan harga murah. Berkualiti. Beg tangan, kasut yang kita nak. Baju yang kita nak. Yang harga RM10,000, jadi harga dia cuma RM10.50 je. Tuan-tuan tak nak berebut. Tak nak ambil cuti. Cuti Ustaz, emergency Ustaz. Kalau cikgu ni, CRK tak ada, CRW pun boleh lah. Ni cuti rehat khas. Maksud CRW temboi kat belakang lah. Lagi ni, kenapa ni diskaun saya tak mungkin dapat lagi? Sebab dia cuma buat berapa hari tu. Allah, kita pun cuti, beratur, berbaris. Kita mungkin berombongan. Semua buat. Penuh. Itu yang selalu saya tengok dalam dunia. Itu yang kita tengok bila orang berebut bab dunia. Beratur. Setengah-setengah kedai nama kedai beratur. Nama dia kedai beratur. Sebab memang daripada tahun dulu dia kena makan kedai dia kena beratur. Sampai sekarang. Kita dari awal memang tak pergi sebab kedai beratur. Dia sentiasa beratur. Manusia berebut. Tapi bila datang Ramadan tak beratur. Kita Ramadan yang beri tawaran ni Allah. Tawaran. Yang bagi segala gandaan Allah. Gandaan yang tak mampu dibuat oleh manusia. Tuhan bagi. Tapi kita macam tu duduk menyibuk macam tu. Di masjid nak cepat lari. Nak cepat keluar. Baca Quran nak cepat habis. Semua benda nak cepat. Nak tunggu raya ni. Kita lihat hati kita mati. Ini hati orang mati. Ini hati orang yang kita katakan bukan kalau jenis hati yang tertidur seketika tak apa. Tapi ini hati mati. Satu ketika Hasan al-Basri sedang dia ceramah. Dia ceramah macam biasa, ada orang tidur. Lalu salah seorang daripada kawan karib kata, Tuan Guru,
Tuan Guru perasan tak masa Tuan Guru ceramah ni, ada orang dia hatinya tidur. Dia tak kata mata, hati yang tidur. Dia tak fokus. Dia tak fokus sebab dia sibuk benda lain. Dia nampak mata tengok Tok Guru, tapi hati dia tengok Tok Guru sekali, dia tengok handphone dia 5 kali. Telefon. Ini hatinya tidur, leka. Tuan Guru tak takut ke orang yang hadir dalam majlis kuliah ni, hati dia hati yang tidur. Sehingga kalimah Tuan Guru tak boleh beri kesan langsung pada dia. Dia dengar ceramah tiap hari tapi tak boleh beri kesan. Kalau jenis rasuh juga. Dia dengar juga kuliah, bukan tak dengar. Kalau jenis yang buat haram, dia buat juga. Bukan dia tak dengar, dia dengar. Tapi hatinya tidur. Lalu kata Hasan Basri, kalau hati tidur ni okey lagi. Sebab kalau dia dikejutkan dengan sedikit kejutan, dia tersedar. Tapi yang aku paling takut, hati mati. Dia tak akan bergerak. Kita kalau tidur, kalau orang silap tertepis tangan kita, insya-Allah kita bangun. Ini dalam majlis ilmu lah. Kalau kat rumah memang tak bangun. Tepis sikit tak bangun. Dalam majlis ilmu kalau kita tertidur, ngantuk ni, orang tepis sikit. Kita dengar khutbah Jumaat. Kalau ada orang langgar sikit lutut kita, terbangun. Tapi kalau mati, gerak goncang macam mana, dia tak akan bangun. Sebab dia kata Hasan Basri, kalau hati tidur ni aku consider sikit lah, okey lah. Tapi kalau hati mati, apa pun dia cakap, dia tak akan beri kesan. Lepas tu tuan-tuan sekalian, bila Syekh Abdul Qadir menyebut punca-punca hati yang mati, yang kita dah sebut akibat bila Allah nak azab seorang hamba, Allah mulakan azabnya dengan mati hati dia. Dan kategori hati mati kita dah sebut. Pertama, yang tinggal agama terus. Yang kedua, yang tinggal perkara fardu. Yang ketiga, yang meninggalkan nilainya. Nilai. Apa maksud nilai? Contoh kita kalau sembahyang biarlah awal waktu. Kita apa-apa pun buat, kita tahu waktu yang paling baik. Tapi kita tinggalkan nilai, kita utamakan benda lain dulu, baru solat. Solat last sekali. Saya ada kerja lain dulu ni. Saya nak jumpa orang tu, jumpa orang ni. Solat pukul 4 petang. Solat Zuhur. Asar pula sebab nak jumpa orang tu, jumpa orang ni. Solatlah pukul 7 suku. Lagi 3 minit nak maghrib. Maghrib pula kerja tu, kerja ni, tunggu isyak. Isyak pula sama. Jadi ini orang yang membuang nilai agama. Lepas tu tuan-tuan sekalian tengok. Wa imma orang yang buang agama terus. Ini teruk. Atau yang kedua meninggalkannya. Maka ini yang kita katakan juga teruk. Atau meninggalkan nilainya. Yang meninggalkan nilai agama. Agama ni ada nilai. Kerana dia ada nilai lah, kita tak ada banyak alasan. Kalau orang tunjuk kita ni barang bernilai, walau tak ada duit, kita hutang. Kita tak kata tak ada duit lah. Ni barang baik ni. Ni barang bagus ni. Bukan selalu awak dapat. Tak apa, saya hutang orang. Boleh awak hutang 7 tahun. Tu kita beli kereta hutang 7 tahun. Beli rumah hutang 30 tahun. Kenapa kita? Sebab kita tahu ada nilai. Ramai orang tu mencipta hutang sebab dia tahu nilai akan datang. Dia beli rumah, dia beli kondo, dia beli tanah. Kenapa? Untuk nilai yang akan datang, dia tahu dia akan dapat lebih banyak. Maka ini sebagai satu contoh bagaimana seorang tadi membuang nilai tersebut. Jadi ini bagaimana penyakit hati yang mati. Kemudian bila Syekh Abdul Qadir menyebut kaum sufi yang sebenar, ni kaum sufi sebenar, kalau mereka bercakap cuma darurat. Maksudnya percakapan mereka sama ada zikir, amal makruf, nahi munkar. Setengah orang tanya pada seorang ulama, bila kamu bercakap? Dia kata aku bercakap bila perkataanku tidak didengar. Macam mana perkataan tak didengar? Maksudnya aku tak bercakap dengan orang, aku bercakap dengan Tuhan. Percakapanku ialah percakapan yang tidak didengar oleh orang. Ya, artinya dia bermunajat dengan Allah. Orang macam kita, tuan-tuan, cakap dengan orang banyak, cakap dengan Tuhan sikit. Orang macam dia, cakap dengan Tuhan banyak, cakap dengan orang sikit. Kalau kita tanya berapa lama kita cakap dengan Allah, kejap je. Buka 3 line, 4 line dah habis. Angkat tangan kejap doa, dah habis. Kadang-kadang kita kata, Ustaz tak tahu benda nak doa, Ustaz. Macam ada belaka dah. Sebab kita nampak doa itu permintaan. Doa bukan permintaan bagi orang yang dekat dengan Allah. Doa itu pengaduan. Kalau tak ada masalah, saya datang ngadu. Doa itu juga bukan pengaduan. Bagi orang yang dekat dengan Allah. Doa itu ialah kemesraan antara seorang dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita mesra, nak cakap banyak tak? Tuan-tuan jumpa seorang tuan-tuan mesra, banyak tajuk nak cakap. Sebab kita mesra dengan dia, kita seronok. Kita cinta dia.
Lalu kita bercakap 5 jam, 6 jam pun tak terasa. Semua tajuk nampak ada nilai. Semua tajuk. Cerita bab tanah rasa ada nilai. Bukan kerana tajuk tu orang yang kita bercakap. Cerita bab kereta rasa ada nilai. Cerita bab keluarga ada nilai. Cerita bab kambing itik pun ada nilai. Cerita bab kucing pun ada nilai. Bukan tajuknya, tapi orang yang kita bercakap. Samalah, ataupun itulah dia orang sufi yang sebenar. Dia bercakap dengan Allah kerana cinta. Sebab tu cakapnya lama. Munajaknya sampai ke subuh. Kita tuan-tuan kalau suruh qiyam, suruh doa, tak ada benda nak doa dah ustaz. Minta anak dah ada anak, nak minta isteri dah ada isteri. Nak minta harta dah cukup. Nak minta sihat, alhamdulillah sihat, segar bugar. Sebab kita melihat doa itu permintaan. Bila kita rasa kita dah cukup, maka itu bahaya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu melampau bila melihat dia sudah cukup segala-galanya. Dan kerana itulah Allah marah bila seorang tak nak berdoa, bila dia rasa dah, saya dah ada belaka nak doa apa. Tapi kalau tak ada, doanya panjang. Fazu du'ain arid, doanya panjang. Tapi kalau dah ada, orang-orang yang saya katakan Allah dah beri semua nikmat, yang dia nak, dia doa tak? Tak ada benda nak doa. Anak alhamdulillah cemerlang, berjaya. Isteri pun alhamdulillah tak ada perangainya. Ataupun anak, ataupun saudara mara pun bagus. Bisnes pun Masya Allah melonjak naik. Apa ada masalah untuk doa? Kalau doa dia muka yang macam tak confident dengan doa dia. Sebab dia tak ada benda nak. Tentang dengan Allah, kalau orang kata tak ada benda nak dengan Allah, dia sombong. Terlalu banyak benda yang ada di sisi Allah. Kerana itu yang memahaminya ialah orang yang mencintainya, memahaminya. Kalau kita bermunajat dengan Allah dengan cinta, tentang munajat kita tidak mampu disekat. Bila satu ketika Uwais Al-Qarani, tahu tengok Uwais, ada seorang ulama namanya Rabi' bin Khusayyim. Rabi' bin Khusayyim ni anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rabi', kalau Rasulullah hidup, tengok muka kamu ni, saya Rasulullah gembira. Kuat ibadat Rabi' bin Khusayyim ataupun Khusaim radhiyallahu ta'ala anhu. Rabi' ni dia nak jumpa dengan Uwais Al-Qarani. Uwais ni orang yang paling payah dijumpai, paling payah. Bukan sebab dia sibuk, bukan sebab dia ada kata bodyguard ke, tak, dia tak ada bodyguard. Kerana orang tak akan jumpa dia melainkan dalam keadaan dia taat pada Allah, sembahyang, zikir, baca Quran. Dia macam padat masa dia. Lalu kata Rabi', aku pun duduk dekat sisi Uwais. Terserempak tu kali pertama, terserempak dan kali terakhir. Dan kita kalau payah nak jumpa orang sebab kerana birokrasi. Tapi ada orang kita payah jumpa dia kerana Allah jaga dia sehingga dia tak boleh jumpa sesiapa. Allah jaga dia. Dan dia pun memang tak nak jumpa orang. Bukan kerana kita katakan dia sombong atau sebagainya. Kerana masanya cukup bernilai untuk diberikan pada orang. Maka Uwais ni dilihat oleh Rabi' ibadah. Tengok, aku nak tunggu dia sampai dia habis ibadat. Lepas sembahyang, dia berzikir, sambung solat. Dari zuhur sampai ke asar, asar sampai ke maghrib, maghrib sampai ke isyak. Dan aku tengok, ni bila ni? Bila boleh bercakap? Bila boleh aku bersembang? Sehingga dia melihat Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu, terus masanya dimanfaatkan begitu. Sampailah satu ketika, dia tengok Uwais ni, dia mengantuk seketika, tersengguk. Lama tersengguk seketika. Tiba-tiba Uwais berkata, ya Allah, cuainya aku kerana melayan syahwat tidurku dan kerana melayan syahwat perutku. Walau dalam tempoh yang panjang dia tak tidur, berhari dia tak tidur duk ibadat. Tiba dia tersengguk sekejap, dia mencela dirinya, cuainya aku kerana mengikuti syahwat tidurku dan kerana syahwat perutku. Tuan lihat orang ni tersengguk sekejap, dia dah rasa cuai. Kita banyak mana masa kita habis macam tu, kita tak rasa pun cuai. Ibadat kita sikit je, suang-suang kuku kita rasa sempurna. Tapi kecuaian kita bagaikan lautan, kita rasa tak ada apa-apa. Cuai kita yang banyak. Kita lihat bagaimana masalah kita dalam menjaga masa kita. Sebab itu para sufi sebenar, kalau bercakap,
Bahasa mereka bahasa darurat. Maksudnya yang penting-penting. Dan kalau mereka tidur macam orang lemas. Apa maksud tidur macam orang lemas? Dia tak akan tidur dengan selesa. Tidur mereka untuk bangun. Kita kan kalau lemas, kita nak bernafas. Tak nak lemas ke? Tak nak telan air sakit. Telan air dari hidung sakit. Maksud tidur dia rindu untuk bangun. Kita bangun rindu untuk tidur. Mereka tidur, kalaupun mereka perlu tidur sebagai seorang manusia, mereka rindu untuk bangun. Siapa yang dia ada perasaan rindu untuk bangun, maka orang ni tak akan tidur banyak. Orang ni tak perlu ada jam loceng untuk gerak dia. Cukup kerinduannya akan membangunkan dia. Jadi para ulama dulu mereka rindu untuk qiyamul lail. Mereka rindu untuk bermunajat malam hari. Itu yang menjadikan kekuatan mereka bangun malam. Kita tak, kita bangun kadang-kadang terpaksa. Sebab kita masih rasa tidur tu lagi sedap, lagi baik. Sebab tu kita tak dapat menikmati bangun kita. Kita cuma menikmati tidur kita. Walhal tidur menjadikan kita tak dapat apa-apa. Orang bisnes kalau tidur tak dapat apa-apa. Apatah lagi orang yang berniaga dengan Allah. Dan tuan-tuan tidur, patut di projek dah tidur, tak boleh di projek. Maka sebab itu tidur mereka seperti orang lemas. Dan kalau mereka makan seperti orang sakit. Apa maksud? Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Ini haram, ini syubhah, ini itu, ini. Itu cara orang sakit makan. Orang sakit nak tak kita, ataupun dia makan benda yang tambah sakit dia? Tak mungkin dia makan. Kita dah kena kencing manis. Orang pun ulur kita. Ni ulur kita benda-benda manis sekali. Kunafa bagi kita. Ini kunafa Lebanon. Hak manis sekali ni. Manis leting. Kunafa ni. Tuan-tuan nak makan ke? Kalau tahu kencing manis lah. Ini musang king kita bagi. Ini bukan king biasa. King Kong punya ni. Besar. Nak makan? Saya pernah tawar durian pada orang kencing manis. Saya termakan. Hei ustaz ni kalau saya makan ustaz tak boleh tidur. Tak itu saya tak akan makan. Sikit kan tak boleh? Tak boleh. Dia tak makan. Bayangkan Allah datangkan kebimbangan dia. Tentang begitu orang sufi bila dia makan, dia takut ini mudarat tak? Sebab tu dia takut ni makanan orang kafir buat ke ni. Oh takut. Kita tak peduli asal sedap di mulut. Sebab tu kata ulama, bila kita ada 3 benda, matilah hati kita. Yang pertama, bila sungguhan kita untuk makanan lazat, tanpa peduli halal haram, tanpa peduli siapa-siapa. Yang disebut sebagai al-at'imatul ladzilah. Kita cuma nak makan yang lazat. Oh, ni mati hati. Yang kedua, kita cuma nak pakaian yang berjenama. Al-malabisun nafisah. Kalau baju, saya tak pakai baju lebih kurang. Baju jenama. Ini tanda mati hati. Mautul qulub. Yang ketiga, kita tak duduk melainkan orang kaya. Mujalasatul aghnia. Saya ustaz duduk dengan orang kaya-kaya je. Miskin-miskin tak duduk. Itu tanda hati dia dah out. Sebab tu kita berada pada zaman orang suka makan. Suka makan ni bagus tak? Makan ni tuan-tuan, ni keperluan kita. Tapi kalau kita makan tanpa mempedulikan hukum, inilah kematian kita. Yang pertama. Orang makan untuk hidup, kita makan jadi mati. Mati apa ustaz hidup? Mati hati. Orang kafir ke buat, orang tak ada agama ke buat, peduli apa asal sedap. Dan ni rosak kita. Oh, walaupun kita mampu bayar, itu hal kedua. Tapi makanan tu selazat mana pun, yang paling lazat disediakan oleh orang beriman dan bertakwa. Sebab tu kita seronok makan makanan isteri kita. Sebab kita tahu sumbernya, kita tahu macam mana dia masak. Sebab tu kita suka pada sahabat-sahabat kita yang mana-mana ada restoran, kita kenal agama dia. Maka seronok kita makan. Tapi yang saya kata, dia tak peduli. Asal dijamin halal. Siapa jamin halal? Dia jamin. Dia je jamin. Makan. Ayat kita ni mudah sangat buat makan sebab kita nak makan sedap. Tapi kalau kita mula bimbang, atau kalau orang tu berpenyakit, doktor kata boleh makan, tak payah pantang, dia pun tak percaya cakap doktor. Doktor pun bukan boleh pakai. Ni doktor ni cakap ni. Tapi bila dia pernah mengalaminya, dia tak buat ni. Doktor kata kita buat makan semua tak ada pantang. Boleh, tak ada hak. Ya ke doktor? Saya makan mata kucing sebiji dah rebos seminggu. Doktor tak ada hak. Dia tak akan percaya. Doktor ni betul ke doktor? Dia tanya balik. Kenapa? Sebab dia mengalaminya. Jadi kita tuan-tuan dah tahu kalau makanan tu tak mampu gerakkan kita beribadat. Walau orang kata ni halal bagus, saya bila makan ni subuh mesti payah bangun. Saya kalau makan ni ibadat saja masalah. Allah beri kesan saya tak nak makan.
Saya kalau duduk dengan orang ni, agama saya mula jadi ceceh. Duduk dengan orang baik ini, agama kita terjaga. Ada orang, kalau kita duduk dengan dia, agama kita mula terceceh. Sikit-sikit terceceh. Sebab dia jauhkan kita tanpa kita sedar. Ish, sejak kawan kau ni, aku makin jauh ni. Yang patut semayang kat masjid, tak semayang ke masjid. Yang patut kita boleh pergi majlis ilmu, tak boleh pergi sebab kawan dengan dia. Terceceh kita ni. Dia bukan kawan kita ni. Demikian kita cepat tengok kesan dalam agama kita. Kemudian Syekh kata, orang ni dia hidup macam itulah sampai dia mati. Dia seperti malaikat, tidak cenderung derhaka pada Allah. Sebagaimana Allah sebut tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah derhaka pada Allah dan sibuk melakukan perintah Allah. Mereka seperti malaikat. Bukan mereka itu lebih pada malaikat. Baik, di sini ada perbahasan ulama, apakah manusia melebihi malaikat? Sepakat ulama para nabi mengatasi malaikat. Sebab iman malaikat tak bergerak. Iman malaikat tetap. Iman para nabi sentiasa naik. Iman naik turun. Iman orang fasik jatuh. Dan orang munafik imannya cuma di mulut, tak ada langsung di hati dia. Iman orang macam kita naik turun. Ada hari naik, hari kita semangat. Iaitu 10 pertama Ramadan. Tengah naik tu. Ada hari nurun, 10 kedua Ramadan, menurun sikit. Masuk sebelah akhir ni macam turun banyak ni Ustaz. Dah iktikaf kat pasar raya pula dah. Dia boleh tukar masjid dia tu. Dah sibuk balik kampung. Tuan-tuan ni, budaya balik kampung ni amat bahaya pada agama kita dari satu sudut. Sebab sebahagian mereka bila balik kampung, dia mula cecehkan agama dia. Sebab apa? Dia tak ada pemantau dia orang daripada sahabat-sahabat baik dia. Kita kan duduk setempat, kawan-kawan baik, kita tak datang masjid ditanya. Kat kampung kita orang tak kenal sangat. Tak kenal. Maka kita pun selesa duduk bersembang sampai lupa hari-hari kita akhir Ramadan. Kita pun sibuk sama main merecung juga. Orang duk bilang zikir, duk bilang merecung kita. Sifat kita pun sibuk macam rumah kita pasang lansir, bakar lemang. Ni malam orang cari tu Qadar ni. Sebab apa? Sebab kita tidak ada pemantauan daripada sahabat yang baik. Itu kalau nak balik kampung dah habis Ramadan baru balik. Kalau nak balik jugalah. Ataupun kalau balik boleh. Terus kita connect diri kita dengan Masjid Surah cepat-cepat. Biar mereka pantau kita cepat-cepat. Sebab ramai orang dia terkenal di satu tempat, tapi kat kampung dia tak terkenal. Maka dia pun ambil mudah. Masjid dilewat pun bukan orang tanya, tak ada orang tanya. Kalau jadi masbuk pun mana ada orang tanya masbuk. Ni bukan masbuk tu, masbuk ni tunggu salam imam. Ni masbuk teruk betul ni. Kalau masbuk satu rakaat okey, ni masbuk tunggu salam imam. Tarawih pun mula malam 2 rakaat je. Dulu dia bergaduh 28. Sampai balik kampung dia buat 2 rakaat je. Lepas tu sembang. Habis Ramadan. Ini kesan kepada sebahagian orang balik kampung. Kita tanya diri sendirilah. Kita bukan kata fulan bin fulan, kita. Kalau tuan-tuan balik kampung, nilai agama tu kuat tak macam kita berada tempat di mana kita berada? Kalau longgar, fikirkan apa yang lebih penting, agama atau kampung kita. Sama ada kita bermujahadah, biar saya katakan tak terlepas kebaikan Ramadan. Ramadan ni jangan terlepas dengan apa pun sebab. Jangan terlepas sebab ada sale. Jangan terlepas sebab sibuk untuk beraya. Jangan terlepas sebab sibuk dengan orang kampung atau sibuk dengan kaum kerabat. Jangan terlepas. Ramadan ialah kita dengan Allah sebenarnya. Bukan kita dengan orang. Sebab itu Rasulullah i'tikaf bulan Ramadan. Bukan kita dengan orang. Orang-orang yang nak bersama kita, yang sama-sama sibuk dia dengan Allah. Ya boleh. Tapi kalau orang ni Ramadan lah nak ajak berjalan sana, berjalan sini. Nak ajak gerak sana, gerak sini. Kalau kita boleh lupakan seketika dan tahan nafsu kita, sebagaimana kita tahan nafsu makan dan minum kita, maka kita boleh jadi orang berjaya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.